Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar di atas 5 bagi sesi 2021, khususnya kepada pelajar-pelajar SMK Jogera dan juga kepada pelajar kelas saya. Okey, saya ingin mengajar tentang bab 1 berkenaan dengan kedaulatan negara yang merupakan salah satu daripada bab dalam buku teks sejarah tingkatan 5. Okey. Dalam bab 1 ni menceritakan tentang kedaulatan negara. Okey, di mana dalam bab 1 ni ada 4 subtopik. Okey, ada 4 subtopik dan kita akan membincangkan tentang topik-topik tersebut. Okey, mari kita lihat apakah topik-topik yang dibincangkan. Okay, yang pertama kita akan bincangkan tentang konsep kedaulatan. Apa itu konsep kedaulatan? Okey, yang kedua kita akan tengok bagaimana ciri-ciri negara yang berdaulat. Dan yang ketiga kita akan tengok kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Dan yang terakhir 1.4 kita akan tengok langkah dalam mempertahankan kedaulatan khususnya negara kita. Itu adalah 4 subtopik pada bab 1 dalam bab 1 ini. Okey, kita akan pergi yang pertama. Okey, kita akan tengok tarikh. Kita akan tengok apa itu konsep kedaulatan. Okey, kedaulatan bermaksud kekuasaan. Okey, kekuasaan tertinggi. Okey, kekuasaan apa? Kekuasaan tertinggi. Okey, tertinggi dan kewibawaan. Ingat, kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas. Ingat, bebas. Negara yang bebas saja ada kedaulatan. Okey, kedaulatan. Okey. Di mana negara yang bebas ni dia ada kekuasaan tertinggi, dia ada kewibawaan dan dia ada bebas dan dia punya hak. Hak apa? Hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Ini dia punya ada hak dia. Melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Okey, mari kita tengok tarikh kedaulatan bagi 4 bahasa, iaitu daripada Yunani. Okey, Yunani, daripada bahasa Inggeris, daripada bahasa Arab dan daripada bahasa Melayu itu sendiri. Okay, bahasa orang Melayu lah, khususnya bahasa kita, bahasa kebangsaan. Kita tengok yang pertama, Yunani. Okey, Yunani. Okey, bahasa Yunani daripada Yunani bermaksud supernus atau supremnus yang bermaksud agung. Okey, agung atau tertinggi. Okey, di mana ia merujuk negara yang bebas atau merdeka. Okey, bebas dan merdeka. Sebelum tu kamu boleh tengok bab 1 muka surat bermula muka surat 2. Okey, bermula muka surat 2 sehinggalah kepada muka surat 15 menceritakan tentang bab 1 kedaulatan ni. Kita kembali balik. Okey, tadi saya beritahu Yunani dia berkekuatan supernus atau supremnus, bermaksud agung atau tertinggi, merujuk kepada negara yang bebas atau merdeka. Ini tarikh daripada Yunani. Okey, Yunani. Okey, kita pergi ke bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris sovereignty. Okey, sovereignty. Itu sebut tu. Sovereignty bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh dalam pemerintahan ni. Kuasa penuh dalam pemerintahan. Dalam apa? Dalam pemerintahan. Ni, kuasa penuh dalam pemerintahan. Kemudian kita bahasa Arab. Okey, bahasa Arab bermaksud daulah. Daulah bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Daulah, kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Dan yang terakhir adalah dari bahasa Melayu tu, bahasa kita, bermaksud daulat. Kau tengok, daulat tuanku. Sebab tu ada perkataan daulat tuanku. Apa maksud daulat tuanku? Bermaksud kekuasaan tertinggi. Ni daulat tu bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Jadi sultan dulu ada daulat tuanku. Mana raja tu sebagai kekuasaan tertinggi. Itu empat tarikh kedaulatan dari 4 bahasa yang berbeza, itu Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Okey, kita pergi next page. Okey, apa pandangan tokoh-tokoh tentang kedaulatan ni? Di sini saya daripada buku teks tu sendiri. Okey, ada 6 pandangan tokoh. Kita pergi tokoh yang pertama iaitu Aristotle. Okey, merupakan ahli falsafah Yunani. Okey, Aristotle ahli falsafah Yunani. Beliau mengatakan bahawa beliau memberi pandangan maksud kedaulatan ialah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan.
Okey, apa? Kuasa tertinggi. Okey, dalam sistem pemerintahan di mana kerajaan yang terikat dengan undang-undang. Kerajaan pun terikat dengan undang-undang. Okey, kerajaan terikat dengan undang-undang. Okey, itu daripada Aristotle. Kita kedua. Tunku Abdul Rahman itu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Hebat beliau ni ya. Beliau mengatakan bahawa kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan. Kebebasan dan keadilan di mana sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Tu pandangan Tunku Abdul Rahman. Kita pergi pada pandangan seterusnya, itu pandangan Tun Dr. Muhammad Saleh, mantan Ketua Wakil Negara, baru meninggal dalam beberapa hari lepas. Mana beliau mengatakan bahawa kedaulatan berpandangan beliau tentang kedaulatan adalah asas negeri yang merdeka. Mana kedaulatan dikatakan pada negeri yang merdeka, di mana memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa, dengan hak dan kuasa untuk mengatur, ada hak dan kuasa untuk apa? Untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Ini bermaksud negara itu memerintah dengan diri sendiri. Dia ada bebas, dia merdeka, dia ada hak dan kuasa. Dan negeri lain atau negara luar tidak ada hak untuk mengatur apa-apa perjalanan negara tersebut. Okey, kita tengok Ibnu Khaldun, salah seorang ilmuwan Islam, di mana kekuatan dan kekuasaan semua negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Apa itu semangat kekitaan ni? Semangat mencintai bangsanya, semangat kekitaan, semangat kita, serumpun bangsa. Di mana semangat kekitaan diiringi semangat beragama. Dia kata tak cukup saja ada semangat kekitaan bangsa, perlu ada beragama. Supaya suatu bangsa rela untuk berkorban. Rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Maka Ibnu Khaldun kata tak cukup hanya bangsa kekitaan saja, perlu ada semangat beragama. Agama, kalau Ibnu kata agama Islam, pandangan beliau lah. Jadi suatu bangsa tu rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Kita pergi yang terakhir, itu John Bodin, itu ahli falsafah politik Perancis. Beliau mengatakan bahawa kedaulatan merupakan kuasa tertinggi sesebuah negara. Okey, kuasa tertinggi di mana mempunyai sifat kekal. Ada sifat kekal. Mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang. Tidak terbatas kat sini. Tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Ini dia punya pandangan John Bodin berkenaan dengan kedaulatan. Itu pandangan 5 tokoh. Okey, 5 tokoh tersebut. Okey, kita pergi next. Okey, kita pergi seterusnya adalah tentang jenis kedaulatan. Okey, ada 4 jenis kedaulatan, iaitu kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. 4 jenis saya akan ajar. Okey, kedaulatan yang pertama adalah kedaulatan tradisional, di mana bermaksud sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya urusan negara, di mana diwujud sejak tamadun awal manusia lagi. Sejak tamadun awal manusia lagi, di mana ketika dulu kedaulatan negeri kita ni berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dulu Raja-Raja Melayu yang paling tinggi, paling atas. Jadi kedaulatan pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Okey, di mana raja berkuasa mutlak. Mana semua apa-apa terletak di tangan raja. Di mana raja ialah pemerintah tertinggi yang mempunyai kuasa tertinggi. Dia paling tinggi dan dia kuasa paling tinggi. Di mana kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh dengan taat setia rakyat. Maknanya sistem piramid, raja paling tinggi dan di bawahnya adalah rakyat dan paling tinggi. Itu kita panggil kedaulatan raja berkuasa mutlak. Raja semua ada, kekuasaan, kuasa tertinggi, pemerintah tertinggi, kewibawaan semua di tangan raja. Itu kedaulatan tradisional kita. Kita pergi ke kedaulatan moden, dikaitkan dengan kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan England dan Perancis. Okey, di mana kedaulatan dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Okey, apa dia revolusi keagungan England dan Perancis, di mana di negara sana mereka telah membuat macam Perancis ada satu peristiwa di mana raja mereka digulingkan.
Okey, raja tak raja, kemudian di England raja ni dikurangkan, kuasanya dikurangkan. Itu kita panggil revolusi keagamaan England dan Perancis. Kemudian kedaulatan dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berpelbagaian ditukar. Okey, di mana dulu kalau tradisional hak mutlak istimewa. Okey, maaf, semua tentang tradisi tentang paling tinggi adalah raja atau sultan, iaitu berkuasa mutlak. Tetapi untuk moden ni dia lebih kepada hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Apa itu berperlembagaan? Itu undang-undang tertinggi negara. Kerajaan pun kena ikut, rakyat kena ikut, raja pun kena ikut. Okey. Kemudian selepas Perang Dunia Kedua, okey, ni selepas Perang Dunia Kedua ni dikaitkan dengan nasionalisme. Okey. Apa itu nasionalisme? Itu semangat ciptakan negara, di mana yang menggunakan unsur persamaan bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Di mana sebagai contoh, kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa lahir selepas Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Ini dia punya negara bangsa. Mana selepas Perang Dunia Kedua banyak negara-negara baru yang muncul, semuanya merdeka membentuk sebuah negara berasaskan bangsa dan bahasa. Itu jenis kedaulatan tradisional dan kedaulatan moden. Kita pergi ke kedaulatan yang ketiga. Okey, kedaulatan ketiga adalah kedaulatan undang-undang, di mana kerajaan dan rakyat dia terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Kerajaan ke rakyat ke siapa-siapa, Perdana Menteri ke apa, di mana perlu ikut undang. Di mana kedaulatan undang-undang menjamin keadilan dan kehidupan bermasyarakat. Penting undang-undang ni paling tinggi, dia menjamin keadilan dan kehidupan masyarakat. Di mana menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Okey, di mana akan ditubuhkan sebuah badan kehakiman, badan kehakiman yang bebas. Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan undang-undang. Ditujukan untuk memelihara dan melaksanakan undang-undang. Di mana kedaulatan undang menjadi prinsip dalam prinsip keempat dalam rukun negara. Dalam rukun kita ada 5 rukun kan. Jadi yang keempat itu kedaulatan undang-undang. Itu tentang kedaulatan undang-undang. Maksudnya kedaulatan undang-undang merujuk kepada undang-undang paling tinggi. Tak ada siapa boleh mengatasi undang-undang, kerajaan ke rakyat dan sebagainya. Kemudian kedaulatan yang terakhir itu kedaulatan antarabangsa. Okey, kenapa dipilih antarabangsa? Sebab merujuk pengiktirafan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, pertubuhan paling besar dunia, terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli negara lain. Tak boleh. Negara lain tidak boleh suka cabuli negara lain. Di mana Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang. Maka negara itu ada undang-undang sendiri, maka tidak boleh negara untuk campur tangan. Di mana keanggotaan Malaysia dalam PBB membuktikan dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Itu tentang kedaulatan antarabangsa. Kesimpulannya, kedaulatan antarabangsa, kedaulatan yang diiktiraf oleh negara lain, diiktiraf oleh PBB dan sebagainya. Itu kedaulatan antarabangsa. Okey, kita pergi. Bagaimana ciri-ciri negara yang berdaulat? Secara umumnya, kita ada 4 jenis ciri-ciri negara yang berdaulat. Dan semua negara sama ada. Pertama ialah mempunyai pemerintahan. Kedua, mempunyai sempadan. Ketiga, mempunyai perundangan. Dan yang keempat, mempunyai rakyat. Kita pergi satu persatu. Mempunyai pemerintahan. Mempunyai pemerintahan. Di mana pemerintahan berdaulat diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik. Menjaga kestabilan politik. Menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. 4. Ni akan jaga. Di mana Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Apa maksud raja berperlembagaan? Raja yang memerintah mengikut perlembagaan. Dan demokrasi berparlimen. Apa ini demokrasi berparlimen? Ialah di mana demokrasi berparlimen adalah di mana sistem pilihan raya diwujudkan dan dipilih menteri ahli parlimen untuk berbincang berbahas di parlimen. Di mana ketua negara kita ialah apa? Ni YDPA yang di-Pertuan Agong. Ni ketua negara kita. Manakala ketua kerajaan adalah Perdana Menteri yang dibantu Jemaah Menteri. Ni. Okey. Mempunyai pemerintah. Okey, yang kedua mempunyai sempadan. Mempunyai sempadan. Apa itu sempadan? Merupakan garisan pemisah negeri atau negara. Ada sempadan daerah, ada sempadan negeri, ada sempadan negara, ada sempadan antarabangsa. Ada sempadan benua. Macam kita garisan yang ada kita sempadan dengan negara jiran yang lain.
di mana Malaysia berkongsi sepadan darat. Okey, Malaysia berkongsi sepadan darat, air dan udara dengan negara mana? Jiran kita, iaitu Singapura. Okey, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, Filipina. Okey, tengok ini negara-negara ASEAN. Nanti ni kecil sepadan dia. Kita sepadan dengan Thailand, dengan Singapura, dengan Brunei, dengan Indonesia dan dengan Filipina. Okey, yang tadi ni adalah gambar agung kita yang terbaru, iaitu Sultan Al-Abdullah dari negeri Pahang. Okey, kemudian sepadan negara diakui oleh masyarakat dunia khususnya PBB. Diakui oleh masyarakat khususnya PBB, di mana penentangan sepadan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan pembangunan ekonomi negara ni semua. Sebab tu kena ada sepadan. Okey, sepadan penting ya. Okey, kita pergi seterusnya. Ciri ketiga, mempunyai perundangan. Okey, apa itu perundangan? Menjadi asas kepada peraturan negara. Okey, peraturan negara. Semua orang terikut dengan perundangan, di mana bertujuan memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Pentingnya undang-undang sebab melindungi. Dan asas kepada perundangan negara adalah perlembagaan persekutuan ni paling tertinggi. Nanti dalam bahasa ni kita akan bincang perlembagaan persekutuan ni. Di mana fungsi parlimen adalah bertanggungjawab untuk mengubah dan menentukan sistem perundangan kita. Okey, mengubah dan menentukan. Siapa parlimen ni? Parlimen ni lah ahli-ahli politik yang kita pilih, wakil-wakil setiap parlimen negeri untuk menjadi ahli parlimen untuk membincang dan membahas di parlimen. Okey. Kemudian yang keempat, mempunyai rakyat. Sesebuah negara itu tidak berdaulat, tidak lengkap kalau tiada rakyat. Apa itu rakyat? Merupakan penduduk di sebuah negara. Penduduk. Rakyat terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuasakan oleh pemerintah. Terikat, dia tak boleh buat suka-suka hati. Dan kita unik sebab negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam. Ni kita ada Melayu, Cina, India. Kita ada, kalau di Sabah Sarawak tu banyak. Sabah, okey, ada Kadazan, Dusun, Murud, Bugis. Kalau Sarawak ada Iban, Bidayuh, macam-macam. Banyak lagi, ada banyak tim. Kita pelbagai. Walaupun kita berbeza, kita disatukan melalui satu bahasa, itu bahasa Melayu. Dan kebudayaan. Serta rukun negara yang kita pegang, serta identiti nasional yang sama. Ni, ciri negara. Jadi ada 4 lah tadi. Kita ada pemerintahan, kita ada sempadan, kita ada perundangan dan rakyat. Semua sama. Okey, semua sama. Okey, semua sama tentang ni. Okey, kita pergi. Apakah kepentingan mewujudkan negara berdaulat ni? Okey, apa kepentingannya? Ada 4 kepentingan. Yang pertama, supaya keberkesanan pentadbiran. Okey, supaya kita dapat memberi keberkesanan kepada pentadbiran ni. Di mana menjalankan pentadbiran tanpa campur tangan kuasa luar. Bila ada daulat, orang luar tidak akan boleh masuk dan ambil alih kuasa kita. Tu, sebab tu berdaulat. Dan dapat dilaksanakan dengan berkesan dasar negara kita, apa-apa dasar pun. Kemudian ada kerjasama di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri melalui pengagihan kuasa. Apa ni pengagihan kuasa? Kerajaan persekutuan apa tugasnya? Kerajaan negeri apa tugasnya? Dan ada bersama dan sebagainya. Apa tugas masing-masing? Itu sebab kepentingan wujud negara berdaulat ni. Dan kemudian diperkukuh melalui peruntukan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Ini panduan kita. Panduan kita. Undang-undang kita nak buat macam mana. Kerajaan persekutuan apa macam mana nak buat. Rujuk perlembagaan. Kalau kerajaan negeri, rujuk. Kalau ada berlaku konflik dan sebagainya, rujuk kepada perlembagaan. Kita rujuk kepada kita punya yang paling tertinggi. Okey. Kemudian kita dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Di mana negara dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Melalui pendidikan seorang itu dapat ilmu dan berkemahiran. Di mana bila mereka dapat ilmu, berkemahiran dan berjaya, mereka dapat memberi sumbangan kepada negara. Contoh jadi doktor ke apa ke semualah. Okey, sumbangan kepada negara. Di mana bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara diperkenalkan oleh kerajaan. Ini semua diperkenalkan supaya dapat memupuk kesejahteraan sosial untuk membuat semangat muhibah dan semangat kepada rakyat berbilang kaum. Sebab kita sebegitu kita unik. Jadi kita ni walaupun berbeza kaum, kita kena bersatu padu. Itu tugas kerajaan. Sebab tu kena negara berdaulat supaya kita semua bersatu padu. Okey, pergi seterusnya. Apakah kepentingan yang ketiga? Iaitu yang ketiga, kemakmuran ekonomi. Sebab negeri
bila kita berdaulat, kita bersatu padu dan sebagainya akan mewujudkan kemakmuran ekonomi. Di mana penting untuk melaksanakan dasar ekonomi negara. Bila kita negara berdaulat, kita penting dapat kemakmuran ekonomi ini penting ya, supaya dapat menaikkan taraf hidup masyarakat, okay, dan dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Malaysia. Dan pelbagai usaha telah dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat selepas merdeka. Okey, taraf hidup rakyat selepas merdeka. Okey, taraf. Okey, macam-macam selepas merdeka. Contoh pembukaan faedah dan sebagainya. Orang kampung diletakkan di kawasan faedah untuk kelapa sawit, untuk usahakan menjadi maju. Okey, kemudian pembangunan ekonomi meliputi pertanian, perindustrian, perdagangan, di mana kesemua diperkenalkan melalui dasar pembangunan ekonomi negara. Ni antara yang terutamalah. Kemudian yang terakhir, apa kepentingan dia? Dapat kecemerlangan hubungan luar negara. Bila kita berdaulat, kita dapat memberi hak kepada negara untuk menjalin hubungan negara luar. Negara luar pun akan datang untuk menjalin hubungan kita, sebab kita negara yang aman, berdaulat. So negara lain akan datanglah. Jadi kita akan dapat apa? Dapat menjadi hubungan diplomatik dan persahabatan. Okay, diplomatik dan persahabatan dengan negara lain. Tak kisah negara mana pun. Dengan mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Tak kisah bidang ekonomi, pertanian, industri, pendidikan dan sebagainya. Dan Malaysia dapat menikmati pelbagai faedah. Okey, secara langsung ia akan meningkatkan imej negara. Dan kita akan diakui setaraf dengan negara lain. Setaraf. Hebatlah. Apa dia punya sumbangan kita produk kita petroleum, kelapa sawit dan lain-lain sebagainya lagi. Dan sehingga masa zaman British dulu kita mengeluarkan biji timah. Kita banyak, kita asu bumi yang masyhur. Di mana bila kita negara berdaulat, kita dapat mengeksport barang kita semua dapat ke luar negara. Okey. Kita pergi seterusnya. Okey. Bagaimana kita bila kita dah berdaulat ni, jadi kita kena ada langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan. Kita tidak boleh membiarkan kedaulatan kita musnah. Tidak. Bila kedaulatan kita musnah, maka negara kita tidak akan maju, kita akan porak-poranda, tidak akan berlaku perpaduan dan sebagainya. Sebab itu penting dalam kita mempertahankan kedaulatan dan apa langkah-langkahnya. Okey, di mana ada 4 langkah, iaitu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, mengekalkan perpaduan kaum, okey, memupuk patriotisme dan mengukuhkan pertahanan negara. Di mana kedua-dua pihak perlu bertanggungjawab, itu pemerintah dan rakyat. Pemerintah kena ada, rakyat pun bukan setakat pemerintah ya. Rakyat pun kena ada, dan bukan setakat rakyat, pemerintah pun kena buat juga. Dua-dua kena checks and balance, kena sama-sama dalam mempertahankan negara. Kita pergi pertama, mewujudkan kestabilan politik dan ekonomi. Di mana apa pemerintah perlu buat? Mewujudkan pentadbiran yang cekap, telus. Hanya yang cekap supaya senang. Okey, senang dapat menguruskan rakyat kita yang beramai ni. Kemudian mengelakkan rasuah dan pentadbiran. Penting jangan ada rasuah, sebab rasuah ni boleh merosakkan negara. Memastikan agen sumber kekayaan negara kita adil kepada semua kaum. Okey, melalui dasar pembangunan ekonomi. Okey, ni kaum supaya melalui dasar pembangunan ekonomi. Melaksanakan undang-undang negara melalui perlembagaan secara berkesan. Ni dia punya tugas pemerintah. Kemudian, rakyat memberi kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, rakyat kesetiaan, jangan sekali berpaling tak dah. Menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Okey, usaha kena sokonglah. Memupuk semangat kerjasama dengan semua kaum supaya kekayaan negara dimati bersama-sama. Ni kena pupuk. Dan mematuhi undang-undang negara. Betul undang, jangan langkah tu kalau kita musim PKP ni kan. Musim PKP kena ikut undang-undang lah. Undang-undang kata jangan keluar bila perlu, seorang je boleh keluar. Itu mematuhi undang-undang negara. Okey, mewujudkan kestabilan politik dan ekonomi. Okey, kemakmuran ekonomi. Kita pergi seterusnya. Mengekalkan perpaduan. Apa kerajaan pemerintah perlu buat? Mengubah dasar undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional, di mana dapat memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian serta agensi berkaitan, di mana dapat merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional, dan dapat menentukan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan. Ini penting pemerintah kena buat. Dan rakyat perlu buat apa? Menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara dapat menjamin pembangunan negara.
kita kena guna bahasa kebangsaan. Kamu orang Melayu ke Cina ke India perlu ada menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Okey, malang kalau sudah duduk berpuluh tahun di negara kita tapi tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu. Amat malang Dan kita kena memahami dan menghormati agama serta budaya berbagai kaum. Jangan cuba mencetuskan isu-isu sensitif. Okey, dan cuba untuk memprovok kaum agama yang lain. Kemudian mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati sesama rakyat Malaysia. Kena. Okey, kena. Dan melibatkan diri dalam program masyarakat yang dapat memupuk keselamatan kaum. Sebab kita ialah pelbagai kaum, pelbagai budaya, kita kena bersama-sama kerjasama. Janganlah kita leka, jangan kita sentiasa provoke, jangan kita kata semangat asabiah kaum yang tinggi. Tidak. Kita perlu bersama-sama dalam membentuk sebuah negara Malaysia yang gemilang yang terbilang. Okey, seterusnya memupuk patriotisme. Okey, memupuk patriotisme. Apa ni patriotisme ni? Patriotisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta sanggup mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, warisan dan budaya. Merupakan nadi kepada kebebasan, kestabilan dan kemajuan sebuah negara. Penting untuk mereka pemimpin dan rakyat setia serta sanggup berkorban untuk negara. Ini kita panggil semangat ciptakan ia negara. Apa tugas pemerintah? Menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan untuk menimbulkan kecintaan terhadap negara. Mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah bagi mereka generasi yang peka terhadap sejarah negara. Ini wajib supaya kamu peka dengan mata pelajaran sejarah. Kemudian mengajukan kempen dan menerbitkan filem atau rencana untuk memupuk patriotisme melalui pelbagai media. Penting supaya rakyat kita terpupuk. Okey, memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia berjasa kepada negara dengan mengabdikan nama mereka pada bangunan dan jalan. Ini penting supaya kita akan kenal tokoh-tokoh dahulu. Kita akan sedia kepada negara. Kemudian rakyat, apa tugas rakyat? Menghormati lambang negara seperti bendera gemilang jatuh negara dalam negaraku. Pentinglah bendera. Janganlah kalau tengok bendera jatuh tolong angkat, bersih, cucikan. Okey, lagu negaraku bila ada lagu berkumandang, tolong berdiri senyap, menyanyi bersama-sama. Dan kita kena menyanyi dan bagi adat dan warisan negara. Kena hargailah adat kita Kemudian meningkatkan imej negara dengan melakukan kejayaan dalam bidang pendidikan, sukan, ekonomi. Belajar sungguh tingkatkan imej negara dalam pelbagai bidang ni. Kemudian menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Tokoh-tokoh dahulu seperti siapa? Tiatan 3 dah belajar. Tokoh-tokoh perjuangan dahulu. Dosa Said, siapa lagi? Datuk Bahaman, Tok Gajah, Datuk Maharaja Lela. Okey, Haji Abdul Rahman Limong dah lain, Serentap. Okey, Mak Saleh. Itu semua tokoh-tokoh lah. Kemudian tokoh-tokoh yang terbaru, tokoh-tokoh yang era kita nak merdeka, Datuk On Jaafar, Tunku Abdul Rahman, dan lain-lain. Mereka ni tokoh-tokoh yang pelbagai kaum. Ada lagi Datuk Tan Chet Lock, Dr. Asri Sabantan. Ni mereka-mereka ni yang berjuang untuk merdeka dan kedaulatan negara. Kita kena ingat dan kenang. Kemudian yang ketiga, ketiga mengubah dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Ini tugas pemerintah. Mengubah dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan. Penting pemerintah kena jaga negara rakyatnya. Kemudian mengadakan perjanjian pertahanan serta latihan kenderaan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa. Demi kenalah perjanjian pertahanan supaya kita bersedia dan negara-negara lain tidak menyerang kita. Perjanjian pertahanan serta latihan. Kemudian memodenkan aset kenderaan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara. Ialah modenkan seperti kapal terbang, jet pejuang, apa lagi, kereta kebal, pistol, senapan dan sebagainya. Kena memodenkan supaya kita bersedia. Kita bukan nak berperang, kita kena bersedia. Kemudian supaya alat kita up to date untuk seiring dengan peredaran zaman. Kemudian memastikan pasukan keselamatan bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Bersedialah, jangan leka. Kena bersedia, pasukan kita kena bersedia. Kemudian rakyat, apa rakyat perlu buat? Peka tak ada isu keselamatan negara. Kena peka. Janganlah leka, jangan buat tak tahu. Contohnya beri maklumat tentang pencerobohan sepadan negara. Kalau tengok tu orang menceroboh, janganlah senyap. Berilah maklumat kepada pihak berkuasa. Kemudian mengelakkan kolaborasi. Tapi kolaborasi ini adalah kerjasama dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan. Jangan sesekali itu pengkhianat kepada negara. Dan menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan selawat untuk mempertahankan negara. Kenalah ikutlah. Apa contoh? Tentera simpanan ke,
Tu mengerti proses keselamatan. Okey. Kemudian yang selalu menolong orang ke, kemudian sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Okey, sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Ni yang penting negara kita, kita sanggup, kita kena ada sifat kita setia, bersanggup berkorban untuk negara. Contohnya kalau mungkin sekarang boleh berperang, mungkin kalau dalam media sosial seperti FB ke Twitter, segala kalau ada orang cuba mina negara, kamu kena fight lah balik. Tapi tolong jaga tata kata dan sebagainya. Kamu kena lawan dan dalam masa sama kamu jaga tutur kata. Beri, kalau dia tak faham, beri kefahaman. Kalau tak tahu, kita beri maklumat yang sebetul. Mungkin mereka tak tahu maklumat yang sebetulnya. Okey, itu saja bab 1 tentang kedaulatan, supaya kamu dapat sedikit banyak dapat ilmu apa yang saya ajar pada hari ini. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kelas minggu depan, iaitu dalam bab 2, iaitu perlembagaan persatuan. Okey, jadi saya harap kamu jaga diri. Okey, sentiasa dan saya membuat ulang kaji. Okey, nanti saya akan bagi latihan, okey, bagi latihan dan mungkin cikgu Zara pun akan beri latihan, tolong buat latihan tersebut. Okey, itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.